Ada seorang lagi arkitek. Ini partner juga. Banjir ada. Ini ada kompang apa? Ini apa ni? Oh, di lalu kompang. Ngadik marah, ngadik. Ketika kita tetap menghormat Muslim bin Utsman di Dewan Agresiasi Bangsa Malaysia dan Kuasa Negara dan Kabupaten Negeri Serdang. Kami akan bekerjasama dengan YB Daya Rosli di kawasan Kerteh ini, dan kita harap pihak-pihak swasta memberi kerjasama dengan IR Rosli supaya dapat memajukan kawasan Kerteh ini. Baru-baru ini kita dapati ada satu perancangan bypass jalan yang menghubungi kawasan perindustrian Kerteh ke bandar Kerteh berdekatan dengan taman kita ni. Dan entah mana bila akan menjalankan projek ni. Kami yakin dengan adanya bypass ini, masyarakat di sini akan lebih maju lagi. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada YBIR Rosli bin Uthman kerana sudi merasmikan Taman Sara Kerteh pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Itu tadi. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Muhammad Naim bin Mak Harun, Pengarah Jabatan Kawalan Bangunan Majlis Perbandaran Kemaman, wakil yang dipertua Majlis Perbandaran Kemaman untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ataupun melancarkan perumahan untuk masalah Kerteh ni yang dimajukan oleh Alam Seara Development, yang mana kita tahu projek ni terdahulu sejarahnya lah, kalau saya bercerita bahawa sebuah projek pembangkalan yang diusulkan oleh satu pihak pemaju sekiranya 20 tahun dahulu, saya rasa, yang merupakan tanah kerajaan yang melibatkan lebih daripada 100 ekar ke atas lah. Jadi projek ini telah pun terbengkalai, dan pada tahun 2011 saya dimaklumkan bahawa Ketua Alam Seara Development datang ke Kemaman untuk berniat dulu untuk memajukan, yang mana mendapat perintah Mahkamah Tinggi di Terengganu yang mendapat kesuhan, saya rasa 400 lebih lot yang didapat lelongan. Untuk disuruh naik 2 kaki, saya rasa ikut projek ni. Dan juga Jabatan JKR yang membenarkan jalan utama ni masih lagi, dan juga disyorkan dan juga bersetuju bergerak maju melebarkan, dan juga lain-lain agensi teknikal seperti bomba, dan yang paling penting AWK, kerana komposisi pembangunan projek ni memerlukan Innowater, Logi, STP. Tetapi dari segi orang kata hasrat nak melihat projek ini berjaya di peringkat, saya rasa saya dapat maju dah pergi ke peringkat yang paling tinggi lah di SPAN,
pejabat di Putrajaya untuk mendapat pengecualian daripada penggunaan STP kepada individu sakit. Jadi alhamdulillah telah pun diteruskan. Jadi so far hari saya rasa tak ada apa-apa masalah dari segi isu teknikal lah. Dan saya difahamkan bahawa pihak pemaju telah pun di PK Akib untuk membuat CFO. Dan kalau tak ada apa-apa halangan nanti pihak MPK kalau rasa mematuhi keseruan, kita akan memberi proses yang terbaik lah dan akan memberi sokongan yang penuh terhadap projek ini. Dan juga sebagai harapan MPK, kita rasa tak cukup banyak ni. Jadi ya berhormat Ketua Maruh nak banyak lagi ni. Sebab dia ikut dalam perjanjian tu ada 400 lebih pembangunan. Jadi saya rasa pihak pemaju Alam Serai Development pihak balik. Dan juga kita berjanji MPK dan juga agensi teknikal akan beri bantuan keseluruhan yang akan membantu projek ini dan juga mencairkan projek ini. Kerana projek ini bagi kita mempunyai potensi tinggi. Yang mana highway exit terdekat pun di sini. Dan juga pembangunan-pembangunan agensi kerajaan seperti CIDB dan juga telah pun dibina di sekitar jalan ini. Dan juga jalan ini dikenali sebagai jalan orang kata Kampung Cabang Kedah. Dulu memanglah, tapi sekarang ini sebagai orang kata main road untuk akses daripada orang kata untuk urusan-urusan perniagaan di Kedah. Jadi melalui jalan utama. Engineer Azmi daripada Kedah, pengurusi JKK dalam Pasir, Polik daripada Badan Polis Kedah, Mr. Leong Jodek, orang kuat MCA Bagan Kedah, Cikgu Norma ada juga tu saya nampak, cikgu saya, ibu beli tanah beli lok sini saya rasa. Pengurusi JKK, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera, selamat tengah hari tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Terlebih dahulu saya merakamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama di kawasan perumahan Damansara Kertih pada tengah hari ini bagi menyempurnakan majlis Hari Raya Aidilfitri. Saya rasa tu tarikh tu memang out lah, dah out dah tarikh tu, habis tempoh dah tu. Dan majlis pelancaran Damansara Kertih pada tengah hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama untuk menyertai sama-sama bagi memeriahkan lagi majlis ni. Dan terima kasih banyak juga atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan, pengurusi JKK, pemimpin-pemimpin masyarakat, bagi yang kata sama-sama kita dapat melihat tentang pembangunan yang sedang berjalan dan juga sedikit sebanyak kita dapat maklumat tentang kata kemudahan-kemudahan ataupun pembangunan masa depan. Royaknya saya pun ada sejarah pasal ni. Saya ingat lagi mula-mula menang PRI 2008, kawasan yang saya lawati, katanya boleh katakan setiap bulan atau 2-3 bulan sekali saya akan mari, saya akan pusing tengok kawasan perumahan sini. Sebab pada saya satu perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian dan diberi tekanan bagi untuk mengurangkan projek-projek terbengkalai dan juga dalam masa yang sama untuk membawa pembangunan dalam kawasan ini, kawasan Pasir Kertih dan juga Rasah Kertih. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada daripada dan juga Alam Siara kerana kata satu dia telah berjaya menang ataupun berjaya mendapat, orang kata dia beli tanah ini secara lelong di di pejabat, tak salah saya pejabat daerah ataupun di mahkamah session, saya tak pasti. Dan juga terima kasih banyak kerana begitu bersungguh-sungguh untuk membangunkan kawasan sini. Dan sebenarnya saya sendiri cakap secara general bahawa pembangunan ni satu perkara yang kita tak boleh nak alang. Kemana
mana sekalipun kita kena bangunkan kawasan kita, dan salah satu caranya, sesuatu yang berlaku sekarang adalah kata Damansara Kertih oleh Alam Sejarah Dr. Sinar Berhad. Sini kita ada sebanyak 432 lot beraneka kapasiti dia ataupun beraneka. Kat sini kita ada bungalow lot 2 tingkat. Kat belakang sana kita ada rumah semi-D 2 tingkat. Tapi saya nak minta jugalah dengan Alam Sejarah tu, harga tu jangan tinggi sangat. Tu, dok kita nak beli. Siapa mana kalau boleh buat harga kita ujung, kalau kata medium cost ke. Sebab ada juga saya tahu kawan-kawan saya musim-musim ni dia nak letak hok nombor 2 di sini. Jadi ada setengah-setengah tu yang pasal ajak lah. Jadi boleh letak sini. Dan terima kasih jugalah sebabnya sikit sebanyak menaikkan lagi nama kita Damansara Kertih di pesada yang lebih tinggi lah. Jadi harapan saya dan cabaran kepada pihak maju, nama Damansara ni nama hebat. Jadi dia kena bangunkan kawasan sini sehebat tempat-tempat lain. Contohnya di Damansara dekat sebelah KL tu. Jadi biar hebat. Jadi seterusnya tuan-tuan sekalian, macam katalah, segala benda berlaku atas usaha kita, atas kata kesungguhan kita, dan setengah-setengahnya kadang-kadang kita berusaha sungguh-sungguh, kalau tak ada rezeki kita lagi tak jadi. Cerita di Damansara Kertih ni lain sikit, sebab dulu buat saya rasa sebelum tahun 1999 tak salah saya, asalnya perancangannya lain. Bila buat jadi lain. Jadi masa tu dibangunkan, saya difahamkan untuk dijadikan kuartus polis dan sebagainya. Saya difahamkan juga cerita dia. Jadi developer yang mari hari itu, pakai diri yang mari, dia ada cadangan untuk menjadikan sini sebagai kuartus kerajaan, yang mana disebabkan kata takdir yang tidak menyepulai kita kalah politik dan projek itu dipindah tempat lain. Jadi saya kata tadi, kadang-kadang sampai masanya dengan izin Tuhan benda itu berlaku. Contohnya kawasan depan kita ni jalan depan kita ni selalu berlaku banjir, khususnya pada musim penghujung. Tapi insya-Allah secara berperingkat jalan ni kita akan naik aras dan kita akan lebarkan. Jadi itu sedikit sebanyak orang kata membantu menaikkan lagi lah harga rumah Damansara Kertih. Jadi dia boleh untung. Jadi saya pun minta sikit lah bagian saya, buat rumah tu biar rendah sikit harga dia. Lepas tu dari segi pembangunan, saya cakap secara umum untuk makluman semua sekali, dan khususnya pada JKK saya lah yang hadir. Memang orang kata masa kita sampai dah. Nak kata mungkin sebelum ni rezeki kita banyak menyimpan ke lain. Di masa kita dah sampai, mungkin orang kata Tuhan nak beri kita dah di bawah kepimpinan Menteri Besar kita sekarang yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad bin Said. Pembangunan yang mari itu ke arah memberi faedah yang lagi menyeluruh, khususnya kepada masyarakat negeri Terengganu. Jadi kita ni untuk turun ke Masjid Kertih Rasau ni, kita di tengah-tengah. Mana kata tengah-tengah tu industri sekarang, di industri yang hebat sekarang berlaku di kawasan Kertih, kawasan industrian Kertih, yang mana sekarang tengah berjalan. Kita ada CJ Arkema, kilang yang buat biochemical plant, yang kata yang cuba kita bawa, iaitu kita nak jadi Terengganu ni, kita nak jadi macam kata kita want to produce our own electricity. Terengganu ni jadi macam IPP. Kita nak letak suting kilang sebelah YTL pun sekarang dia tengah pucuk kita, dia tengah cari kita. Sebab license dia sebab itu be expired dalam masa 2-3 tahun lagi dah, kilang yang ada sekarang. Jadi tak ada negeri di Malaysia yang ada lesen IPP macam yang Terengganu akan dapat. Jadi bila kita ada IPP, kita ada kemudahan benda tu, kita boleh offset kita punya tekanan kepada
oil and gas yang menjadi income menjadi yang bawa pendapatan utama kepada negeri. Zulkifli bin Yusuf, Nur Faikah binti Hasnim, Wan Nur Syahira binti Wan Zamri dari Kampung Gugu. Seterusnya dari Taman Wan Adnan, Muhammad Syawal bin Muhammad Hanafi, Muhammad Syamil Hazim bin Afandi, Muhammad Syafi'i Haris Muhammad Afendi, Muhammad Hadi Syafiq bin Muhammad Hanafi, Nur Liana binti Muhammad Hanafi, Nazurah Alia binti Muhammad Irwan dari Pengkalan Ranggung, Cik Hakim Daniel bin Zamri, Nurul Maisarah binti Abdul Hakim, Muhammad Nur Syahid bin Suhud, Nadia Azlah binti Ali, Muhammad Amaluddin bin Abdul Wahab, Nur Aimi Atikah binti Zakaria, Muhammad Zahari bin Zakaria, Muhammad Afiq Imran bin Zahari bin Muhammad, Muhammad Alif bin Ramli, Muhammad Syahrul Haika Abdul Rahman, Muhammad Muhaimin alias Muhammad Aiman Hakim, Nur Ashura Sazwani, Muhammad Nasir, Nur Ain Atikah Husin, Muhammad Zul Ikram Rustam, Muhammad Hairi Halmi Mustafa, Muhammad Afi Imran bin Bujang, Nur Hanisah Fatihah binti Abdul Jalil dari Kampung Batu Putih, Muhammad Ilham Fakrul Iman, Nur Syahidah binti Harun,